tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fel's Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita yang tular yang menyebut prestasi Menteri Besar Kelantan tidak sesuai dengan gaji yang diterima. Dan berkaitan dengan ini, prestasi MB Kelantan dan gaji MB Kelantan itu dibandingkan dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, yang dimana perkara itu seperti terbalik dengan Ketua Menteri Pulau Pinang menerima gaji yang lebih rendah tetapi prestasi yang lebih baik daripada MB Kelantan. Dan berkaitan dengan ini, akhirnya Menteri Besar Kelantan menepis soalan isu gaji tinggi berbanding KDNK negeri. Dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 9 Ogos, Menteri Besar Kelantan Nasaruddin Daud menepis soalan mengenai gajinya yang menurut laporan Malaysia Kini tidak sepadan dengan angka keluaran dalam negara kasar KDNK. Tengok biar betul mana lebih tinggi. Betul ke paling tinggi? Tak perlu tanya soal gaji. RM30.000 dengan RM20.000, mana lebih tinggi? Jadi tak perlu saya ulas, katanya mengulas soalan wartawan ketika menyertai kempen PRK Negeri di Kampung Pasir Tumbuh, Gua Musang. Nasaruddin membandingkan gaji yang diterimanya dengan beberapa gaji menteri besar di negeri lain. Berdasarkan analisis Kini News Lab, gaji eksekutif di Sarawak, Sabah, Terengganu, dan Pahang adalah sekurang-kurangnya 30.000, yaitu lebih tinggi berbanding gaji PM RM22.826. Perbandingan gaji MB atau Ketua Menteri yang dibuat Kini News Lab adalah berdasarkan KDNK per kapita dicapai sesebuah negeri. Misalnya, pendapatan KDNK per kapita Pulau Pinang tinggi RM72.000 di Malaysia. Namun, jika dibandingkan, pendapatan Ketua Menterinya paling rendah dibayar berbanding yang lain, yaitu RM14.000. KDNK per kapita untuk Kelantan pada 2023 adalah yang paling rendah di Malaysia, yaitu RM16.000, manakala gaji MB negeri itu ialah sebanyak 20.000. Jadi akhirnya ini kenyataan terkini daripada Menteri Besar Kelantan yang menepis soalan isu gaji tinggi berbanding KDNK negeri. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fel's Lifestyle. Untuk Bapak yang amat dihormati, ini satu kejutan kepada semua yang mengikuti perkembangan terkini kes Daim Zainuddin dan istrinya. Sudah pasti kita sudah mendapat maklumat sebelum ini, di mana Daim Zainuddin dan istrinya didakwa karena tidak mematuhi notis, dan akhirnya ini membawa kepada situasi sehingga mereka berdua didakwa berkaitan dengan tidak mengisytiharkan aset dan harta. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini sudah pasti terdapat serangan yang diterima oleh Daim Zainuddin karena beliau adalah sekutu Tun Dr. Mahathir. Bahkan Mahathir Mohamad juga sebelum ini pernah diserang di media sosial, di laman X Tun Mahathir sendiri, di mana beliau diserang melalui ruangan komen. Serangannya berbentuk dalam ruangan komen, contohnya pulangkan harta. Banyaklah, ada juga serangan yang berbentuk seperti mengarahkan Mahathir untuk rehat. Dan begitu juga untuk Daim Zainuddin. Sudah pasti ada serangan yang diterima oleh beliau. Beliau dan istrinya setelah mereka didakwa. Karena siapa yang tak kenal Daim Zainuddin? Ada yang kata Daim Zainuddin adalah
billionaire Malaysia, jutawan Malaysia. Namun pada akhirnya setelah mereka didakwa, ramai yang buat serangan terhadap mereka melalui media sosial. Tapi saudara-saudara, mungkin serangan itu hanya luahan rakyat Malaysia. Dan terkini saudara-saudara, berkaitan dengan kes mahkamah, menurut perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 9 Ogos, mahkamah boleh buat perbicaraan adil kes Daim Naimah, kata DPP, yaitu Timbalan Pendakwa Raya. Persoalannya hanya ada dua persoalan di sini. Pertama, adakah mereka berisiko untuk ditangkap masuk penjara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah mereka akan dibebaskan dan dilepaskan sekiranya mereka menang? Jadi berita sepenuhnya, Mahkamah Jenayah mampu menjalankan perbicaraan yang adil terhadap Daim Zainuddin dan istrinya, Naimah Abdul Khalid, kata pihak pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya DPP Wan Syaharuddin Wan Ladin berkata, hakim sama akan mengadakan perbicaraan berasingan bagi kes pendedahan aset terhadap bekas Menteri Kewangan itu dan istrinya. DPP berhujah demikian sebagai respon kepada permohonan Daim supaya Hakim Mahkamah Session KL Azura Alwi tidak mendengar kes terhadap hartawan itu. Azura juga merupakan hakim perbicaraan bagi kes pendedahan aset terhadap Naimah. Dalam pada itu, saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya ini satu lagi pendedahan terkini berkaitan dengan Daim Zainuddin dikongsikan melalui Harapan Daily bertarikh 8 Ogos. Berderet 7 keturunan tak habis. Ini senarai 70 aset harta tidak diisytihar kawan baik Tun Mahathir. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank. Beliau yang digelar orang kanan Dr. Mahathir bahkan pernah diberi tanggung jawab mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan selepas PRU 14. Berikut senarai 70 aset harta yang tidak diisytihar Daim yang menjawat jawatan Menteri Kewangan dari 1984 hingga 1991 dan kali kedua pada 1999 hingga 2001. Untuk senarainya Anda boleh lihat melalui artikel Harapan Daily, melalui bank account, kendaraan, syarikat, dan banyaklah senarai di sini. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini Daim Zainuddin berisiko untuk sekali lagi hartanya akan dipunggah SPRM, disita SPRM? Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan Bapak?